Okey, seperti biasa, kita 20 hari bulan dah hari ni. We are on the 20th. Kita dah 20 hari bulan Disember. Okay, Christmas around the corner, New Year pun around the corner. Okay, berapa lagi? 5 hari lagi Christmas, 4 hari, 4 hari 5 hari Christmas. New Year 11 hari lagi. Okay, kita nak ke 2024 tahun baru. Okay, so ada 11 hari lagi ni. 11 hari lagi to the 31st, 31 hari bulan. Okay. Dan kita ada pencapaian yang kita kena capai. Okay, that's why setiap hari Sibu bagi tahu berapa kita punya jumlah, berapa targetnya berapa yang kita actual. Hari-hari Sibu tunjukkan itu supaya kita rasa. Tujuannya supaya kita rasa, okay? Rasa maksudnya hati kita tu rasa. 11 hari lagi ni kan, tim kita ni laju tak laju ni kan. Are we doing our best or not kan? Sebab kita ada target ni tuan. Kita ada target as a group. Okay? Bukan target Sibu Gani saja, tapi as a group. Sebagai satu tim punya target. So the past 2 days, semalam dan hari ini, our performance really bad. Okay? Performance kita dalam tim tidak bagus. Okay? So 19 and 20, tarikh 19 dan hari ini 20. 2 hari ini kita punya naga oren tu dia tidak terbang tinggi. So what happened, dia below. Jadi kita ada 11 hari lagi ini to recover. To recover the loss of these 2 days. Kita ada 11 hari, masih banyak masa lah. Masih banyak masa untuk recover kita punya performance yang tidak bagus tu. Okay? But we have to fly high lah. Kan, besok kena terbang kuat lah. Because 2 hari lepas campur hari ini terbangnya tidak kuat. Rendah, terbang rendah kita. Kita terbang rendah. Okay. Jadi kalau tengok dua naga tu. Okay, kalau kita tengok chart ini tuan-tuan, kita punya graf ni. So yang biru tu ialah target, sasaran kita. Sasaran kita nak sampai 500 by the end of this year. Pada 31 hari bulan 12 kita nakkan 500 ahli. 500 ahli yang aktif, okay? Tidak campur yang tidak aktif, yang aktif. Now hari ini 20 setakat perkembangan kita punya flight, penerbangan kita tu, penerbangan naga kita ni dia menurunlah hari semalam dan hari ini menurun. Okay, so kita besok kena naik, kena terbang tinggi ni, ya, kena terbang tinggi supaya yang biru tu tidak jauh daripada kita, ataupun kita di atas yang biru. Yang orange tu di atas, kita nak dia di atas bukan di bawah. Ya. Kalau bawah itu negatif, jadi kita nakkan dia di atas. Okay. Jadi sampai pada 31 hari bulan tu dia di atas saja kan. Jangan dia di bawah ni.
Right? So yesterday bilangan semua keseluruhannya ialah 339 yesterday. So kita minus 7. Okay. So hari ini coba kita lihat. Aduh, mesti 342. 342. Okay, so maybe lepas meeting ini tidak tahulah kalau ada orang nak apa sponsor lagi. Jadi besok kita kena hard work naikkan ini kepada at least jadi zero lah tuan. Jadi di sini biar zero lah. Kalau zero tu dia ngam-ngam. Yang orange dengan yang biru tu dia ngam-ngam dalam satu tempat yang sama. Kalau sini kosong, maksudnya 372. Tomorrow kita kena ada 372 total member. 372. Meaning 30. We need 30 people tomorrow to break even tu. Nak break even, kita need 30 orang. Kan? Jadi tidak boleh kita leka-leka, kita kena bekerja keras. Okay? Tim kita di KK, tim kita di Sendakan, tim kita di Melaka, tim kita di KL, tim kita di Batam, tim mana lagi ada. Kan? Setiap tim itu kena contribute. Okay? Tidak boleh lagi kita berlengah-lengah ni. Kena hard work, kena contribute the numbers. Kena contribute the numbers. We need 30 tomorrow. Okay, work as a team. Setiap team contribute to the 30 orang baru besok lah, kan? Tim Julia, tim Pak Taib, tim siapa lagi? Rena, kan? Tim Pangeran, kan? Okay. Ni tim ni. Tim Julia, tim Soim, tim Rena, tim Yaakob, tim Patai. Sipu monitor ni tuan. Setiap tim ni sipu monitor ni, perkembangan dia ni. Every team, every day sipu monitor. So how to macam mana kita nak capture balik, nak naik balik, at least on the same level tadi tu. Macam mana kita nak naik balik the fly, naga terbang tu kan. Caranya tuan-tuan setiap tim seperti mana yang saya kata tadi, kita kena contribute. Everybody has to contribute. So activities kan, kena gandakan. Memang dekat Christmas, dekat ujung tahun, people are so busy. Orang yang ada kerja, they are so busy. Banyak kerja, mungkin bos banyak bagi kerja. But those people yang full time kena lipat gandakan kerja. These 11 days. 11 hari remaining ni, baki hari. Now, as a personal, pencapaian personal. Sebab pencapaian personal ini, bila digabungkan tuan-tuan, dia menjadi pencapaian grup. Pencapaian grup ini datangnya daripada pencapaian personal. Each member dalam grup itu kan. Jadi kita zoom down kepada pencapaian personal. How to increase. Macam mana kita nak tingkatkan pencapaian personal. Personal performance. Dalam 11 hari ini. Apa contribution akulah, begitu.
Semua orang kena tanya begitu. Apa contribution aku untuk diri aku lah, untuk diri aku. Okay. At the same time, bila aku improve, tim aku juga akan improve automatically lah, kan. So saya nak naikkan saya punya personal performance dalam 11 hari ini. So what do I need to do? Apa yang aku boleh buat untuk performance diri aku sendiri dan juga tim aku at the same time. Okay, pertama tuan-tuan ya. Pertama, which you can do, which everybody can do, mostly lah, kebanyakan orang lah, is tambah account. Tambah account. 11 hari ini. Okay. Kalau tuan-tuan punya account sekarang ada 1 account. Tambah account. 2, 3, 4, 5 sampai 6 account. Terpulang. Tengok kemampuan. Tengok kemampuan dirilah. Okay. Aku sekarang ada berapa account? Kalau aku mampu, sekarang katalah aku ada 1 account. Aku mampu tambah 5 account. Mampu maksudnya ada duit. Okay. Ada duit. Untuk 5 account. 5 account tu berapa? 1,250. 1,250. 5 account. Okay. Jadi tambah 5 account kalau ada duit ni, tambahlah tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan amalkan apa yang Sifu ajar tempoh hari. Orang yang ada 6 account dia. Orang yang ada 6 account dia. Okay. Contoh ahli 1, ahli 2, ahli 3 gitu kan. Sampailah ahli 6. So ada 6 account. Okay, ini satu aktiviti yang tuan-tuan boleh buat for your personal performance. Sebab miliki 6 account lebih bagus daripada miliki 1 account. Jauh lah lebih bagus. Jauh lebih bagus lah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada 6 account ni, ini dapat bonus, ni dapat bonus, semua boleh dapat bonus ni, kan. Dan pengiraan dia dalam bonus-bonus ni dia kira 2 kali ni, kan. Kata ini kita punya downline. So bila dia join saja, kita punya account mesti ada 2 yang kena. Ini dapat bonus, ini dapat bonus. Setiap kali ada orang join, kita punya account mesti ada 2 yang kena lah. Mesti ada 2 yang kena, twice. 2 kali kena. Maksudnya 2 kali bayar lah. Okay, that's why you need to play with 6 account, 6 account. Main 6 account. Okay. Kenapa di sini 5? Kerana kita nak di atas ni boleh capai crown. Kalau 3 saja tidak boleh crown. Kalau 3 paling tinggi dia boleh capai diamond. Tidak boleh crown. Okay. Jadi kalau nak crown dia mesti 5. Jadi alang-alang kita main 6 account, 1 di atas, 5 di bawah, supaya yang atas tu boleh capai crown. Okay. So siapa yang ada duit? Ada duit. Ada duit 1,250. Cuba aku tengok akaun bank aku. Oh ada. Ada 1,250 ada. So besok tambah 5 akaun. Direct sponsor. You direct sponsor lah. Jadi tuan-tuan direct sponsor. Diri sendirilah. Kan?
Macam mana tu? Macam mana tu? Okay. Second account tu nama sama, nama sama, nombor handphone sama, email tak boleh sama. Email tak boleh sama lah. Email kena buat email lah. Kena buat email. Sibuk saya punya email satu je. Jadi buatlah 5 lagi. Kan? Bukan susah buat email kan. Buat 5 email lagi lah. Okay. Ini nak bonus ni, nak duit ni. Apa malas nak buat email kan? Buatlah email tu. Okay. Nah, walaupun tuan-tuan, okay, walaupun sistem, okay, walaupun sistem itu benarkan tuan-tuan letak email yang tidak wujud, sistem terima. Email tu tidak wujud, sistem terima. Yang penting nama email tu mestilah ada tanda ni kan. Ada di sini .com, ada di sini nama depan dia, bentuk dia bentuk email. Bentuk dia bentuk email kan. Bentuk email mesti ada benda ni, tanda alias ni kan. Okay. Ada di sini .com, di depan ni kita punya nama. Dan nama ni tidak boleh ada orang lain dah ada. Okay. Selagi benda ni tidak ada yang sama dalam email, orang lain punya email, walaupun benda ni tidak wujud, sistem terima. Dia terima. Ini Gani, si Gani dah ajar benda ni kan. Iyalah buat macam itulah tuan-tuan. Okay. Kalau tuan-tuan malas nak buat email, tuan-tuan buat email yang email tu guarantee tidak ada orang sudah ada benda tu kan. Tulis saja. Jadi sistem akan terima tu. Contoh. Kata namanya Hamidah. Kan? Kalau Hamidah gmail.com mesti ada tuan-tuan. Mesti ada orang lah, ada berjuta orang di dunia ni mesti ada yang sudah pilih nama Hamidah ni, kan? Hamidah alias gmail.com mesti ada orang tu. HamidahRich.com mesti ada orang dah guna nama tu, kan? Hamidah 76 rasa-rasanya dah ada orang ambil tu, kan? Okay? Jadi tuan-tuan pilih satu nama yang guarantee tak ada orang buatlah. Guna email tu. Okay? Macam itulah. So contoh apa? Contoh Hamidah juga Hamidah, tapi sambungan dia tuan-tuan ambil contoh XYZ kan. Ini contoh je, XYZ. Lepas tu tuan tambah lagi 576. Nah, kebarangkalian untuk orang guna nama macam ni boleh dikatakan tidak akan ada. Kan? Jadi bila tuan-tuan guna macam ni, cuba tuan-tuan masukkan, sistem akan terima kalau dia tengok belum ada orang guna this email. Email ni belum ada dalam kita punya sistem. Okay? Jadi sistem akan cek email ni ada tak dalam sistem orang sudah guna tak. Kalau tak ada, walaupun benda tu tak wujud, dia terima. Dia terima. Macam itulah. Okay? Tapi tu, kalau bagusnya tuan-tuan buat yang betul lah. Kena rajin lah tuan. Buat email yang betul. Okay. Takut nanti ada orang yang buat email tu. Sekarang tak wujud. Orang tak guna, tapi satu hari nanti. So itu langkah pertama. Siapa yang bilangan akaunnya masih kurang, baru 1, baru 2 ke, tambahlah sampai 6 akaun. Okay? Tambah akaun. Itu digital tambah akaun.
Kita nak naikkan kita punya prestasi ni, nak naikkan prestasi kumpulan, kita naikkan prestasi individu. Paling cepat ialah tambah akaun. Okey, yang kedua ialah tuan-tuan masukkan ramai orang dalam WhatsApp group. Masukkan ramai orang dalam WhatsApp group. Sekarang ni kita ada berapa? WhatsApp group kita ada 664 orang dalam WhatsApp group. 664. Okay, kita ada 664 orang. 664. 666. Sikit lagi 666. Okay. So 664 orang ni tuan-tuan ialah bukan semua aktif tu kan. Ramai itu kita punya prospek kan, prospek. Okay. Kita ambil lah, kita punya member sekarang sudah ada berapa beratus tadi? 342. So kita ada 342 orang. 342 orang. Members. Ini members ni. Okay, jadi sekurang-kurangnya pun 664 tu separuh tu members kan. Kan? Lebih kurang lah, plus minus. Okay, jadi kalau orang yang sudah member dalam WhatsApp group, which is about half, lebih 300 lah, kita ambil 300 lah. Kalau setiap orang ini dia cuma tambah, dia cuma tambah 3 orang. Satu orang yang sudah member, satu orang dia add 3 orang. Dia add 3 orang. Atau dia invite 3 orang. Tapi invite tu maksudnya orang tu masuklah. Bukan invite saja. Maksudnya kalau dia guna invitation link pun orang tu masuklah tuan-tuan. Okay. Jadi setiap orang bawa 3 orang masuk dalam kita punya WhatsApp group. Okay. Kan? Kalau tiga orang bawa 3 orang bawa 3 kan. Bermana 300 ini kali 3 lah. Bermana 900 tu. Kan? Penuh ni. Sebab kita about 1000 lah. 1000 satu WhatsApp group itu dia boleh pergi 1024 orang. 1 kilobyte. 1 kilobyte kan. 1024 1 kilobyte. Okay. So kalau kita buat ni, kalau kita add kan, besok kita add. Satu orang bawa 1 2 3 orang dia invite. Dia invite ataupun dia add lah. Paling bagus add saja tuan. Tentu add je. Tapi bila add itu beritahu dulu. Aku nak add engkau dalam aku punya team kan. Cerita WhatsApp dia cerita yang bagus lah. Lepas tu aku add engkau jangan kau keluar. Jangan kau keluar kan. Okay. So penuh tu. So kita punya group akan penuh. Jadi macam kita punya dewan tu penuh lah. Macam kita ada hall, kita ada dewan, penuh, kerusi semua dah terisi dah. Kan? Tidak ada yang kosong. Okay, so ini akan mempengaruhi kita punya prestasi kerana ramai orang yang mendapat info. Info setiap hari yang kita masukkan dalam grup itu, ramai orang terdedah dengan info tu. Info dalam WhatsApp group dia kuat tuan-tuan. Dia ada pengaruh tu. Pengaruh untuk orang itu join, untuk orang itu buat pembayaran. Kenapa? Setiap hari kita post orang join, dia tengok, orang ni join.
Kan orang Sandakan join, kan orang Batam join, orang Keningau join, orang KL join, orang Melaka join. Dia tengok hari-hari kita post. Sebab tu sibuk post hari-hari orang join tu. Itu psikologi, nak bagi tunjuk ke orang yang atas pagar tu kan. Orang atas pagar tu dia belum buat keputusan lagi. Dia tengok, ada orang join lah, hari-hari orang join lah, kan. Jadi dia akan terpengaruh untuk join. Jadi kita kena maksimalkan kerusi-kerusi yang ada dalam WhatsApp group tu. Kan, sudah berapa lama dia banyak yang kosong tu kan. So ini yang akan mempengaruhi kita punya bilangan ahli nanti. Sebab bila ramai yang join, dia akan naik lah. Kan? Ini yang kedua. Aktiviti kedua ialah 8 orang. Start besok 8 orang. Everybody. Setiap orang buat kerja tu. Siapa lagi aku belum add? Aku add dia. Kan? Siapa lagi? Mesti ada orang yang tuan-tuan belum add tu. Dalam tuan-tuan punya telefon tu ada ribuan orang kan. Takkan 3 orang tak ada kan nak add. Add. Masing-masing contribute at least 3 orang. Biarkan dia penuh besok. Tiba-tiba aja penuh besok kan. Buat aktiviti tu. Tomorrow Itu yang kedua. Aktiviti kedua tu. Must be done. Now, aktiviti ketiga apa yang boleh menaikkan kita punya bilangan ahli? Kemahiran. Pembayaran menggunakan kripto. Sibu punya tulisan macam doktor lah. Tulisan sibu macam doktor tadi. So kemahiran pembayaran menggunakan kripto. Ini aktiviti ketiga. Ini sangat powerful untuk meningkatkan kita punya bilangan ahli. Buat masa ini ada 2 orang saja. Buat masa ini 2 orang saja, tuan-tuan. Sifu dengan Sifu Ram. 2 orang saja ni yang tahu menggunakan kripto ni. Bayaran menggunakan kripto ni. So that's why it is not what I expect kan. Sebab Sifu nak lebih ramai orang tahu benda ni kan. Sebab ini dah berapa minggu dah Sifu suruh belajar ni. Dah berapa minggu dah suruh belajar menggunakan kripto ini kan. Masih belum ada yang berjaya buat kerja ni yang Sifu suruh buat ni. So I need 10 people. Sifu nakkan 10 orang yang boleh menggunakan kripto untuk buat bayaran. Bermakna 10 orang dalam tim DMI yang boleh buat kerja ni. Sebab bila ramai boleh buat kerja, cepat proses kalian itu. Proses kalian cepat berjalan. Bermakna the number of people akan increase lah. Dia akan increase. Kalau tidak, dia become a bottleneck. Dia jadi bottleneck. Bottleneck macam botol punya neck tu. Leher botol tu. Kan? Kalau semua jalan bercantum kepada satu jalan, jam lah. Jadi jam lah tuan-tuan. Macam jalan raya di Jakarta lah jadinya. So we need to open more road. Jalan kena buka banyak sikit. Jadi jalan itu ialah orang-orang yang tahu membuat bayaran menggunakan kripto. Jadi ada orang di mana? Di Kalimantan mau join, kan? So tim dia di situ ada yang pandai buat. Dan di situ ada orang di Sandakan mau join. Tim dia di situ ada yang pandai
buat kripto. Dia yang tolong buatkan. Tidak payah lagi kemana-mana. Daerah yang sama. Daerah yang sama. So kan bagus kalau kita berdepan. Petang-petang pergi minum di kedai kopi. Ngopi-ngopi dulu. Ya, ngopi-ngopi dulu Pak Sifu. Petang-petang ngopi, kawan kita bawa kawan dia. 3 orang, 4 orang minum sama-sama. So kawannya, okay, saya memang dari rumah mau join, sudah bawa duitnya. Pak Sifu saya sudah bawa duitnya dari rumah lagi, saya sudah bawa. Memang niatnya mau join. Dan terus dia bagi duit dekat meja tuh kan. Dan kalau kita pandai guna kripto itu, at that moment kita terus key in. Masa itu juga, di depan dia itu juga kita key in. Terus daftar, Pak, oke, dah siap, dah jadi member dah. Ibu Kartini sudah jadi member. Nah ini buktinya, kan. Nah duitnya bagi kepada saya sudah gunakan kripto saya. Nah, duitnya mari ke sini. Kan cepat begitu. Jadi Ibu Kartini pun senyum, oke, alhamdulillah kan. Jadi member sudah saya sekarang. Dia pun semangat untuk campaign dengan kawan dia. Cepat, dia bilang, cepat lah. Saya bayar terus jadi ahli. Jadi ini kemahiran yang perlu ada kepada setiap leader. Mesti ada kemahiran ini. Oh jangan tak payahlah, aku tak payahlah, si bukan ni boleh buat. Cannot be like that. Dan kalau tuan-tuan dah rasa aku leader. Kalau perasaan diri, aku ni leader. Bermakna tuan-tuan dah wajib untuk belajar dan mahir benda ni. Dah jatuh wajib lah tu. Tuan-tuan kata tuan-tuan leader. Dah jatuh lah wajib tu. Because setiap leader mesti tahu cara guna pembayaran menggunakan kripto. Kalau sibu ada dua, ada dua exchange. Crypto exchange. Sibu guna dua. Mula-mula sibu guna hobi. Ini exchange tu, exchange. Tempat orang berniaga kripto. Satu lagi sibu buat Binance. Binance ni lebih besar daripada hobi. Ini lebih besar. Dia besar lah dia punya exchange tu. Volumenya tu besar. But it doesn't matter. Tuan-tuan nak guna apa pun tak apa. Nak guna Luno pun boleh. Luno ke hobi ke Binance ke. Tapi kalau sekarang ni tuan-tuan belum ada lagi. Contohnya malam ni tuan-tuan belum ada kripto punya account. Kalau belum ada, saya suggest tuan-tuan install yang Binance. Install yang Binance lah, sebab Binance ni is the largest, paling besar. Saranan Sifu. Belajar Binance, sebab Binance ni dia punya video-video penerangan dia dalam YouTube banyak penerangan dia. Sama ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia. Tuan-tuan boleh belajar di dalam YouTube macam mana nak install Binance, macam mana nak verify dia, macam mana nak deposit wang itu, macam mana nak withdraw itu. Semuanya sudah ada dalam YouTube. Indonesia kah, Malaysia kah, ada. Bahasa Malaysia ada, bahasa Indonesia pun ada. Bahasa Inggris pun ada lah. Kan? So belajar Binance ni. I tell you this bukan benda yang susah tuan-tuan. You just follow saja, ikut apa yang
diajar dalam video tu. Follow step by step. Follow step by step. Okay. So pertama tuan-tuan kena install. Install macam tuan-tuan install aplikasi yang lain lah. Install dalam Play Store ke, dalam iPhone ke. Install Binance tu. Cari Binance tu. Install dia. Lepas install, tuan-tuan kena buat apa? Verification. Verification. Ini kan berapa minit saja ni, tuan. Sekejap je ni. Beberapa minit saja ni, tuan. Ini kita buat verification, dia lepas verify tu lebih kurang 30 minit je. Lebih kurang 30 minit dia akan verify. Okay. Kalau kita buat betul tu dia 30 minit dia verify dah. Third, belajar how to deposit. Belajar how to deposit duit di dalam kita punya account kripto itu. Macam mana nak deposit belajarlah. Ada videonya dalam YouTube. Okay, deposit. Deposit maksudnya kita masukkan wang. Kita nak masukkan wang kita dalam kita punya account kripto tu, account kripto kita. Sebab kita nak bayar dalam Livegood. Kita nak bayar dalam Livegood kan, mestilah ada duit dalam kita punya kripto. Kalau tak ada duit macam mana nak bayar kan? So you need to deposit. Deposit daripada mana? Daripada engkau punya bank lah. Engkau punya Maybank kan, engkau punya CIMB Bank, apa bank lah. Bank Malaysia, Bank Indonesia ke. So daripada engkau punya bank, engkau nak masukkan ke dalam account kripto tu. So macam mana tu? Ada panduan dia. Just follow. Just follow. Dalam YouTube tu follow saja. Macam mana dia tunjuk tu, follow lah. Okay. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, bila kita nak deposit, kita buat dipanggil P2P. P2P itu apa? Peer to peer. Inilah maksud dia tu, P2P, peer to peer. Peer to peer itu apa maksud dia? Maksudnya sesama ahli. P2P, peer to peer itu maksudnya sesama ahli. Aku ahli, engkau ahli. Engkau ahli dalam Binance, aku pun ahli dalam Binance. Jadi aku nak deposit duit aku tu. Okay, daripada aku punya Maybank contoh. Daripada bank aku ni, aku nak deposit ke dalam aku punya account di dalam Binance. Okay. Jadi aku minta tolong siapa? Aku minta tolong ahli yang ada di situ. Macam aku juga, aku ahli, dia pun ahli. So mereka tu di mana? Mereka itu ada di sini, di P2P. Di sana dia berkumpul. Dia berkumpul di situ. Di P2P. Ada butang di situ, P2P. Tuan-tuan klik butang tu, P2P. Okay, tuan-tuan nak tengok sana tu kan. Bila kita nak deposit tu, dia ada satu butang P2P, tuan-tuan tekan di situ, nanti dia akan senaraikan. Dia akan senaraikan nama-nama orang yang ada di dalam Binance itu. Itulah P2P. Okay, tuan-tuan pilih saja siapa yang tuan-tuan nak berhubung. Jadi cek dia punya nama, cek kalau kalau kita punya, kalau di Malaysia lah, okay, dia jangan cari MOR. Ini kalau Binance tu lah, kalau Binance, kalau hobi lain, kalau hobi ada
Ada MYR. Kalau Binance tidak ada. Okay, dia guna satu mata wang yang direka. Okay, MYR tidak ada, jangan cari. Kalau Indonesia IDR ada. Mata wang yang tuan-tuan nak gunakan tu IDR. Itu ada dalam Binance. Okay. Tapi kalau kita di Malaysia ini tidak ada MYR. So dia punya mata wang yang tuan-tuan kena pakai ialah P apa? P apa dia punya mata wang? Bagi mereka yang tak pernah nampak apa tu Binance tu kan. Apa tu Binance? Okay, yang saya tunjuk ni versi website. Okay, dia ada dua version. Website dengan aplikasi. Okay, tuan-tuan guna dua-dua. Kalau tak guna website pun tak apa, guna mobile. Mobile tu wajib diguna. Okay, wajib diguna sebab apa? Nanti kita perlu nak kita nak security itu. Masa security itu salah satu stepnya ialah kita guna kita punya ni. Okay, kita punya fingerprint itu. Okay, untuk luluskan kita punya transaksi itu. Jadi perlu guna mobile phone. Okay, jadi yang tuan-tuan nampak sekarang ni, ini Binance ni. Inilah dia exchange, Binance Exchange ni. Okay. So ini kan nampak deposit ni. Tuan-tuan nampak kan? Apa yang saya nampak, tuan-tuan nampak kan? Somebody tulis dalam chat kalau nampak screen. Iya, saya nampak, Pak. Pak Ibu, nampak. So ini Binance. Okay. Dan satu lagi Sibu guna ialah Huobi. Huobi yang ini. This is Huobi. Sibu suka Huobi sebab dia tak perlu guna mobile phone. Kalau Huobi Sibu tak perlu guna mobile phone. Sibu boleh 100% guna website. Tapi kalau Binance Sibu guna terpaksa juga separuh-separuh. Separuh website, separuh mobile sebab dia perlukan Sibu punya fingerprint. Okay. Kalau yang ni tak perlu fingerprint. Dia tak perlu fingerprint. Dia boleh luluskan tanpa menggunakan fingerprint. Kalau yang Huobi inilah. Okay, jadi ada semua di sini tuan. Ini macam ni kan. Ini aset kita ni. Okay, kalau Sibu nak deposit, Sibu tekan deposit. Kalau Sibu nak withdraw, Sibu tekan withdraw. Withdraw ni ialah bayar. Bila kita bayar itu menggunakan butang withdraw. Okay, bila kita nak deposit, tekan butang deposit. Dua butang ni. Tidak payah kita tahu banyak benda di sini, tak payah. Sebab kita nak guna ni bukan kita nak trading. Bukan nak trading kripto. Kita nak tahu macam mana nak bayar tu. Jadi nak bayar tu perlu kita top up dulu. Top up tu deposit lah. Top up tu deposit lah tu. Kan? Jadi kita kena tahu tu deposit macam mana, withdraw macam mana. Itu dua fungsi yang kita kena tahu. Okay? Macam mana aku nak deposit, macam mana aku nak withdraw. Withdraw itu bayar. Bila kita nak bayar pada Live Good. Bila nak bayar pada Live Good, aku nak withdraw. Jadi masa withdraw ni tuan-tuan dia akan minta kita punya address. So address itu masuk di sini. Ini Huobi tuan-tuan. Yang Sibu tunjuk ni Huobi. Okay. Yang Sibu tunjuk ni Huobi. Kalau Sibu withdraw, kalau yang Binance Sibu guna mobile. Okay. Sibu guna mobile, bukan website. Okay. Jadi di sini address itu dimasukkan. Okay, address ini dapat dari mana? Di mana nak dapatkan address tu? Kita dapat daripada Live Good. Bila kita daftar orang tu, masa bayar tu, kita pilih kripto. Nanti kripto sistem kita tu, Live Good sistem itu dia akan bagi kita alamat, address. Address itu kita copy, kita paste di sini. Okay.
Lepas tu kita, kalau sibuk guna ni TRC20, ini USDT punya apa dipanggil, network, dia punya network. Jadi biasanya kita guna TRC20. Semata wang yang kita guna USDT. USDT. Ada orang guna BNB macam Sifu Ram dia guna BNB. Tapi Sifu biasa orang guna USDT lah. Nah, di bawah ini kita masukkan jumlah withdrawal amount. Berapa yang kita nak withdraw itu. Kita masukkan di sini, tuan-tuan. Jadi nak masuk ni, dia di mana kita nak ambil dia punya value. Ambil dalam Live Good tadi. Dalam Live Good itu, masa kita nak buat bayaran tu, bila kita klik kripto, dia bagi dua benda. Alamat dan harga. Nilai. Berapa nak bayar tu. Jadi tugas kita copy paste saja. Copy paste yang ini, copy paste yang di sini. Now, cuma ada satu benda yang tuan-tuan kena tahu. Bila masukkan nilai ni, bila masukkan nilai di sini, tuan-tuan mesti tambah $1. Bila kita copy dan paste kat sini dia punya nilai itu berapa? 49.95 lah, tuan-tuan. Kita nak bayar yang 49.95 tu, kan. Jadi bila company bagi harga tu 49.95 berapa bla bla bla, copy benda tu, paste kat sini, lepas tu tambah $1. Jadi bukan 49, jadi 50 something. 50 titik bla 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 bla. Kenapa tambah $1? Kerana itulah service charge. Service charge menggunakan kripto. Dia ada $1. Jadi jangan copy paste saja. Kalau copy paste saja yang tuan-tuan nanti Live Good dapat bayaran tu kurang $1. Kurang $1. Sebab dia potong kita punya duit itu untuk charge. Jadi tidak cukup duit tu. Tidak cukup duit untuk Live Good. Nanti Live Good tengok, tak cukup. Dan tak cukup. Dia reject lah, tuan-tuan. Reject. Jadi supaya tidak reject, pastikan tuan-tuan tambah $1. Sebab untuk service charge. Jadi hati-hati. Bila copy paste kat sini, tuan-tuan edit. Edit. So ada dua yang tuan-tuan kena edit. Sebab dia punya perpuluhan itu, kalau kita copy paste, perpuluhannya itu ada 8 angka tu. Selepas titik tu ada 8 angka. So sistem dia terima 6 je. Jadi yang 2 digit belakang tu buang. 2 digit belakang buang. Tapi bagusnya kalau hobi, dia automatik buang. Tapi kalau Binance dia tidak buang. Jadi tuan-tuan yang kena potong yang 2 digit tu. Lepas tu bila tuan-tuan masuk sini, ini muncul ni, withdraw ni muncul. Jadi tuan-tuan tekan saja. Tekan saja. Nanti dia ada lagi sikit-sikit dia akan tunjuk butang mana yang tuan-tuan nak tekan. Dia akan minta tuan-tuan punya email. Dalam email dia akan hantar kod. Ambil kod di email tuan-tuan tu. Seperti ini tuan. Ini yang dihantar tu. Ambil kod ni, copy paste dalam kita punya sistem tadi. Dia minta ni. Setiap transaksi ada kod yang dia akan hantar ke email kita dan apalagi kita punya Google Authenticator. Google Authenticator ni maksudnya dalam kita punya handphone ni. Dia ada satu software dipanggil Google Authenticator, tuan. Cari dalam kita punya Play Store, install benda tu. Authenticator. Google Authenticator. Jadi itu perlu sebab dia akan hantar PIN number.
Dia akan hantar kat situ, tuan-tuan buka tu, ambil situ, copy paste, okay? Ataupun tuan-tuan tulis. Itu dua benda dia nak, okay? Untuk jadikan dia security daripada email dan daripada Google Authenticator. Itu dua. Hobi bagi Sifu lebih senang berbanding Binance. Hobi lebih senang lah, lebih cepat. Sebab itu Sifu suka guna Hobi. Okay, tapi untuk tuan-tuan terus buat yang Binance lah, sebab Binance tu yang dia paling besar kan. So alang-alang terus start dengan Binance lah. Jadi ini ilmu yang tuan-tuan kena tahu ni. Semua sudah ada dalam video yang Sifu bagi tahu tu kan. Tengok saja. Di mana dalam kita punya sistem kita di mana tu? Kan bila tuan-tuan daftar orang kan, tuan-tuan guna tuan-tuan punya link tu. Daripada link itu nanti tuan-tuan kena masukkan tuan-tuan punya maklumat ahli. Di situ ada bahagian pembayaran, tuan-tuan pilih kripto. Okey, di bahagian pembayaran tu pilih kripto. So ada butang kripto, tekan butang kripto tu, nanti dia minta dia akan bagi kat kita yang mana tuan-tuan nak guna, kripto apa. Okay, kripto apa itu nak guna. Jadi kalau Sifu guna yang Tron TRC tu, TRC20, itu yang Sifu guna lah. Okay, Sifu rasa tuan-tuan follow macam tu lah, pilih yang itu. Okay, jadi semua ni benda ni tuan-tuan sudah ada step by step dalam video tu. Tuan-tuan tengok je video tu. Okay, tapi secara ringkasnya beginilah Sifu tunjuk ni. Tidaklah susah tuan-tuan. Tidak susah. Tuan-tuan buat satu kali. Kalau itu berjaya, bermakna yang lain sudah berjaya lah. Buat satu kali berjaya, yang lain tu okey lah. Okay? Jadi buat. Tuan-tuan buat. Start. Buat. Amalkan. Okay? Tak tahu tanya. Aku start kat sini Sifu. Kan? Sifu aku start kat sini. Bahagian ni aku tak tahu. Yang mana nak buat apa ni? Yang ni. Tuan-tuan screenshot. Yang bagaimana? Deposit ke? Deposit. Okey. Screenshot. Mana? Sekarang kau kat mana? Kau screenshot. Bagi tahu kat Sifu. Nanti Sifu tunjuk. Okay, Sifu akan tunjuk. Oh tekan yang ni. Sampai selesai lah tuan-tuan. Okay. Sekali saja kita guide. Kita guide sekali saja. Lepas tu tuan-tuan dah tahu dah benda yang sama. Prosesnya sama berulang-ulang kali. Okay. Tapi kalau tuan-tuan dah mahir benda ni, itu satu kuasa. Tuan-tuan memiliki satu kuasa tu. Knowledge is power kan. Knowledge is power. Okay. Ada knowledge untuk buat kripto, tuan-tuan ada kuasa. Ada kekuatan. Dalam bisnes live good. You can go far. Okay? Kalau tak pandai, macam tuan-tuan kurang minyak lah. Tuan-tuan nak pergi jauh kan, tapi minyak kurang. Payah tu. Terbantut-bantut. Okay? So itu yang ketiga. Ketiga, which is a very big thing. Okay? Semua tu very big things lah. Okay? Perkara yang keempat, apa yang tuan-tuan perlu buat untuk tingkatkan aku punya prestasi diri aku, okay, dan tim aku. Yang keempat tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu buat? Mana kau? Berbual, okay, berbual tu sponsoring lah. Dia sebenarnya berbual je tu, sponsoring tu berbual kan. Conversation. Okay, create a conversation. Bukan hit and run. Hit and run itu lain cerita. Hit and run satu cerita lain. Okay, hit and run tuan-tuan tembak aja kan. Itu hit and run. Berbual maksudnya dia ada dialog lah. Kan? There is a dialogue. Okay? Antara tuan-tuan dengan prospek. There is a dialogue. Tak kisah tuan-tuan guna apa. WhatsApp. Nak guna WhatsApp, nak guna Messenger Facebook, kan? Apa-apalah. TikTok ke apa ke, Instagram ke,
As long as dia ada dialog. Tuan-tuan berhubung. Conversation. Create a conversation. Okay? Dia kata, aku kata, dia kata, aku kata, dia kata. Kan? Dialog lah itu maksudnya dialog. Kan? Dia tulis, aku tulis. Aku tulis, dia tulis. Sebab benda yang berbual itulah yang mencipta sponsoring. Yang mencipta closing sale. Closing sale. Dia datang daripada perbualan tu. Dia datang daripada dialog. Kan kalau tuan-tuan tak tahu macam mana sponsor, sponsor is a dialog. Sponsor is dialog. You have to have a dialog. Kena ada perbualan dengan orang, berbual. Dia kata, aku kata, dia kata. Ada berbalas-balas lah. Kan banyak kali balas-balas, okey lah, aku join. Itulah last dia. Last kali kata, okey. Aku bayarlah 250 tu. Kan? Dia bukan satu kali berkata tu. Berkali-kali berkata-kata tu. Barulah sampai kepada ujung dia tu. Okeylah, aku join. Nak sampai okeylah aku join tu, berdialog banyak kali. Banyak kali berdialog. Hamidah, aku dah hantar engkau video yang semalam tu, engkau tengok tak? Kan tu dialog. Berdialog kan tu. You asking question, kan? Tuan-tuan bertanya soalan kan. Yang semalam tu aku bagi engkau tu video tu. Yang Zoom meeting Sibugani tu kan. Engkau tengok tak? Sampai habis tak engkau tengok? Dia balas. Oh dah, aku tengok dah semalam, aku dah tengok dah. Dia respon macam tu. Tuan-tuan balas lagi. Apa yang kau rasa macam mana? Bagaimana yang kau rasa bagus? Kan dia ada dialog kan tu. Sampai last tuan-tuan kena control the dialog sampai ke ujung. Ujungnya itu kita nak dia kata, okeylah aku join lah. Kita nak bawa dia ke situ. Okay? Perbualan itu tuan-tuan kena kontrol supaya dia sampai ke arah okeylah, menyerah. Dia menyerah lah. Itu closing sale lah tu. Kan? Nah kena berbual tak? Okay? Kalau yang full timer, 10 people. 10 people. Guna cara apa pun. Main telefon ke, apa ke. Hari-hari buat kerja ini. Berbual. Kita punya bisnes ini sebenarnya berbual. Kan bisnes kita ni berbual. Okay? Our shop is, ya sekarang bukan mulut lagi tu, jari kita ni. Nah, sekarang berbual kita guna jari kan, bukan mulut. Itu kalau kita nak ramai sponsor orang, kita kena rajin berbual. Perbualan tu mestilah mengenai live good. Mesti mengenai live good. Okay? Dan mesti ke arah kita nak dia bayar tu. Jangan rasa takut, jangan rasa segan. Jangan rasa lemah untuk ke arah dia bayar tu. Kan? Kita mesti ke arah situ, Kita nakkan tu, duit dia tu. Kan? Halimah, engkau tak ada 250. Kan kita sebut angka tu 250. Kena sebut sebab kita kena main otak dia tu. 250 kan. Takkan kau tak ada kan? Mesti ada punya 250 tu. Hari inilah kau join. Hari ini bagus ni, hari Jumaat kata. Contohlah kan. Hari ini Jumaat ni berkat ni. Bagus kau join hari ni. Kena pula sekarang masih ada lagi tu. Engkau join hari ini. Engkau join hari ini, aku dapat tiket. Kan, kalau aku dapat tiket, aku bagi engkau separuh. Kan, maksudnya kalau aku menang tu, walaupun aku yang dapat, tiket tu aku dapat. Tapi kalau engkau join hari ini, tak apalah, tiket tu kita kongsi dua lah. Dan kalau kena 50-50. Kalau 10,000 engkau 5,000 aku 5,000. Kalau yang 50,000 engkau 25,000 aku 25,000. Kan?
Itu taktik kita nak closing. Dia mesti ke closing. Barulah kita menaja namanya. Kalau tidak bukan menaja tu. Okay, jadi 4 perkara ni. 4 perkara yang kita kena buat. Okay, try to have 10 people. Jangan satu orang saja. Yang 24 jam takkan satu orang saja kan. Okay. Beberapa orang lah. Okay. Lagi ramai lagi bagus. Sebab dia punya numbers itu. Bila numbers besar, dia punya percentage tinggi lah. Okay. Tinggi. So every day buat kerja ni. Jadi 4 perkara yang si pun nak tuan-tuan buat dalam 11 hari ini. 11 hari ini menuju kepada ujung bulan ni. New Year kan. Okay, 4 perkara tadi itulah untuk kita naikkan balik kita punya prestasi. Jadi graf kita itu jangan sampai actual berada di bawah, target berada di atas. Kita nak actual di atas, target kita di bawah. Melebihi target lah tuan-tuan. Okay. So tomorrow we need 30 people. Okay. Itu challenge tu. 2 hari punya pasal prestasi tak bagus. So tomorrow kita kena kuat lah. Gandakan lah. Okey, dekat dah pukul 11. Okey, ada soalan tu nak tanya. Assalamualaikum Pak Sipu. Assalamualaikum. Dengan tu Zaper nih, saya tak ada persoalan, tapi saya nak sampaikan aja sedikit apa yang saya dapat. Orang banyak daftar dengan saya, tapi karena saya baru join kan, jadi dia nak tengok hasil saya tunjuk. Jadi saya tunjuklah yang fast start. Tapi dia kan saya belum ada matrix apa segalanya. So apa saran? What is your suggestion to me? How can I tell them? Dia nak tengok hasilnya. Kalau teori pun dia orang ni kadang-kadang susah lah. Tapi bukanlah majority people macam tu. Tapi ada yang daripada 86 orang yang saya jumpa, so adalah kira-kira 12 orang. Aku nak tengok dulu hasil metrik tu apa. Dia tak nak teori tau, dia nak praktek. Mana tunjukkan aku. So because I'm a newcomer, so I cannot do that. So tapi saya tak putus asa, saya terus mendekati mereka lah. Itu saja saya minta petunjuk dari Pak Sipu. How can I convince them? Terima kasih. Assalamualaikum. Senang saja. Benda tu banyak kali Sipu ajarkan. So dalam kita punya landing page ada bukti pendapatan. Dalam landing page Sipu dah masukkan. Tuan-tuan tunjuk saja video yang dalam landing page tu. Okay, sudah ada di situ. Dan gambar-gambar kan banyak tuan. Gambar-gambar yang bonus tu kan banyak. Tunjuk gambar bonus. Okay. Salah satu kerja tuan-tuan ialah kumpul gambar-gambar bonus. Dalam grup kan kita banyak yang antara itu, dan Sipu punya slide Sipu kan ada bukti bonus tu. Itu yang tuan-tuan kena tunjuk pada orang. Memang kita kena tunjuk dalam penyampaian kita ni pada orang. Bonus wajib ditunjuk. Sebab orang nak tahu tu. You must show. Bukan kita punya bonus. Bonus orang yang sudah berhasil, sudah buat lama. Kan Sipu tunjuk beberapa bonus. Guna yang sama, bonus yang sama. Slide yang sama. Kan setiap kali Sipu buat presentation, dalam kita punya Zoom meeting ni, bila Sipu buat BOP, Sipu mesti tunjuk tu kan. Mesti Sipu tunjuk tu. Ini income matrix, ini income weekly, ini income diamond pool. Mesti itu wajib Sipu tunjuk. Setiap kali Sipu present. Okay. Sama tuan-tuan nak present dengan orang one to one, mesti tunjuk itu juga. Kalau tidak, dia tidak yakin. Kan? Ada tak orang dapat bonus kan? Aku tahu lah engkau belum dapat bonus sebab engkau baru mula. Tapi orang-orang lain. Jadi kita kena ada benda tu. Kita kena sediakan dokumen itu.
slide tu. Okay. Itu ada. Oke, Pak. Ya, makasih Pak Sibu. Alright, so ada soalan lain lagi. Okay. Untuk tim Zulsafari yang Sibu sangat partikular ialah kemahiran tadi, kemahiran menggunakan kripto itu. Okay, sebab ini kemahiran itu diperlukan sekarang. Okay, sebab orang sudah start nak join. Orang dah mula nak join. So kalau tidak ada kemahiran itu dia akan slow. You punya tim akan sangat slow. Okay. Kalau slow itu satu hal, tapi bahayanya ialah dia akan jatuhkan moral. Okay. Dia jatuhkan moral. Dia jatuhkan orang punya feeling. Kalau orang nak join dan tuan-tuan punya proses slow, so orang punya semangat itu dia menjunam. Okay. Dia menjunam. So we don't want that. Orang nak join, hari ini join. Jangan delay. Jadi kalau tidak mahir menggunakan kripto tu, dia akan delay. Delay, a few days delay. So itu yang Sibu sangat particular tim Zulsafari. Dia kena cepat tu. Kemahiran ni kena cepat. Dan itu sebenarnya sepatutnya sudah dimahirkan. Ya, sebab apa dia tidak susah tu. Okay. Sudah ada video-video yang Sibu bagi tu, amalkan saja itu. Kalau ada masalah, kontak Sibu. Okay. Kontak Sibu. So itu benda penting untuk Zulsafar dengan Effendi, selesaikan cepat kemahiran itu. Ya, kena cepat. Okey, ada soalan lain? Yang lain? Rakan-rakan yang lain? Sendakan okey? Sendakan okey? KK okey? Pak Sibu. Ya. Zulsafar. Alhamdulillah. Kripto sudah oke Pak. Boleh sudah. Boleh pakai Pak. Kita pertama deposit sudah oke. Withdraw. Besok kita nak withdraw 1 kali ke Bapak. Ya. So Sibu nak tengok satu orang berjaya dibuat, ya. Ya, insyaAllah Pak. Kalau ada besok nanti beritahu Sibu. Okey, terima kasih video yang Pak Sibu hantar kemarin. Okey. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Okey. Jadi harap begitu. Jadi Batam boleh buat, Sulawesi boleh buat, Medan boleh buat, okay. Jadi setiap kabupaten, setiap provinsi itu ada orang yang boleh buat berbadan laju. Nanti di Jawa juga ada orang boleh buat. Harap tim Tri Haryani dia ada somebody deh, okay, yang boleh belajar benda ni, okay. Jadi boleh rely, boleh berharap dengan orang itulah, okay, sama ada downline dia ke siapa-siapa lah. Cari orang yang boleh belajar, Sibu boleh ajar, okay. Sibu perlukan orang yang boleh belajar saja. Jadi Sibu boleh ajar, tidak perlu pergi ke sana melalui WhatsApp je, saja. Okay, so kita kena go fast tuan, sebab apa? We are actually fighting with other team. Indonesia sudah diserang itu kan, sudah diserang dengan tim-tim yang lain juga kan. We don't know whether some American go there. Pergi sana kita tak tahu tuan. Okay? Kita tidak tahu ada orang Amerika datang sana, dia sudah pergi Bali ke apa. We don't know kan. Okay? Tapi kita kena waspada lah, bermakna kita tak boleh lambat. Kalau lambat, negara Indonesia itu akan diambil oleh tim lain lah. Ya, jadi kita tidak mau itu. Tidak boleh kita halang sebab kita nakkan majority itu tim kita. Majority dalam Indonesia itu tim kita lah, yang kita nak begitulah kan. Okey, jadi sampai sini sajalah kalau tak ada soalan. Jadi seperti biasa. Oh, tak ada sini kata. Bekas yang berdebu.